Hari ini kita akan menyambung kita punya PDPR untuk mata pelajaran akhlak. Awak boleh buka buku akhlak, muka surat 16. Kita akan belajar pelajaran 4, adab makan. Kita nak belajar adab makan hari ni. Macam yang kita semua tahu kan, makan ni adalah satu keperluan asas, keperluan harian untuk kita hidup. Contohlah kalau satu hari ni kita tak dapat makan, kita rasa macam nak marah je kan. Apatah lagi macam seminggu, sebulan tak dapat makan kan. Boleh juga jadi boleh mati. Tengok kita kesian kan orang-orang yang tak dapat makan, yang tak cukup bekalan, yang dekat negara-negara yang ditindas, yang dihadkan pemakanannya kan, kesian kan. Jadi kita selalu berdoa untuk mereka dan kita syukur yang kita sekarang ni makan cukup, pakai cukup, tempat tidur cukup, semua cukup kan. Okey. Jadi hari ni kita akan belajar adab-adab makan. Adab-adab makan. Tak kisahlah sebelum makan, semasa makan dan juga selepas makan. Semuanya ada adab-adab. Ada peraturan-peraturan yang perlu kita jaga. Okey, jom kita tengok adab sebelum makan. Adab-adab sebelum makan. Jadi sebelum makan kita kena buat apa? Kita tengok baca. Islam telah menggalakkan umatnya menjaga adab-adab sebelum makan seperti berikut. Yang pertama, membaca doa makan. Baca doa sebelum makan. Semua yang tak tahu baca doa sebelum makan ni, tak tahulah. Nanti dia makan dengan syaitan kan kalau tak baca kan. Lepas tu tak tahu pula. Semua orang mestilah tahu kan doa sebelum makan kan. Kita ni daripada kecil, daripada kita umur berapa tahun, 2 ke 3 tahun, mak ayah kita dah ajarkan baca doa makan kan. Macam mana baca doa makan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Artinya, ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Kita minta dekat Allah, rezeki yang kita nak makan ni, nak masuk dalam perut kita, nak masuk dalam mulut kita, nak jadi darah daging kita kan. Kita minta kat Allah supaya Allah berkati dan pelihara kita daripada azab api neraka. Okey, seterusnya kita buka muka surat 17. Okey, tengok adab sebelum makan yang kedua. Yang kedua, adab sebelum makan, membasuh tangan. Basuh tangan, lagi-lagi musim sekarang kan, musim COVID ni kan. Apa makanan awak nak masuk dalam mulut awak mesti basuh tangan guna sabun. Guna sabun supaya semua virus-virus kalaulah ada kan melekat-lekat dekat tangan awak ke, bakteria-bakteria ke kan, kuman-kuman ke, dia hilang. Barulah awak masukkan makanan yang bersih tu ke dalam mulut awak. Barulah makanan tu jadi khasiat kepada badan kita. Macam tu. Okey, tengok yang ketiga, duduk dengan tertib. Janganlah makan sambil berdiri ataupun berjalan. Berjalan lagi teruk. Rasulullah larang tahu makan sambil berjalan. Kalau berdiri tu okey lagi, tapi macam pelik lah kan tengok orang makan berdiri. Tapi adab-adabnya adalah makan dengan duduk. Duduk. Okey. Tengok nombor 4, berpakaian bersih dan sopan. Janganlah pakai kotor-kotor lepas tu nak makan. Macam tu kan, tak elok lah kan. Okey, lepas tu kita tengok pula adab-adab semasa makan. Adab semasa makan. Tadi kita baca sebelum makan. Sekarang ni kita baca semasa makan pula. Kita tengok yang pertama, adab semasa makan ialah
gunakan tangan kanan. Kalau ada orang yang kidal, maksudnya dia tulis guna tangan kiri, dia makan guna tangan kiri, dia cebok pun guna tangan kiri. Tak boleh lah macam tu. Kita kena pakai tangan kanan, sebab tangan kanan ni kanan ni lagi afdal, lagi elok. Okey, sebab tangan kiri ni kita dah guna untuk buat apa? Untuk istinja kan. Okey. Jom kita tengok yang kedua. Tidak gelojoh dan berebut. Makan pelan-pelan, makan sopan-sopan. Jangan gelojoh, jangan berebut-rebut. Buatnya kalau tercekik ke, buatnya kalau makanan tu tak dapat hadam dengan sempurna ke, nanti sakit perut lah, nanti datanglah banyak-banyak penyakit, kan. Okey, kita tengok yang ketiga. Mengecilkan suapan. Jangan kita ambil satu tangan kita ni kan, kita ambil satu genggam tu nasi, lepas kita makan lama-lama. Itu dah macam makan macam monyet dah. Monyet makan kan. Monyet pun makan pakai apa? Pakai jari kan. Ni dia makan macam nak ambil satu genggam tu, lepas tu masuk dalam mulut. Macam baby makan kan. Baby tak tahu nak makan betul-betul, tapi kalau awak dah tahu, kita kena kecilkan suapan. Lebih elok Rasulullah ajar kita pakai tiga jari. Okey, nombor 4. Tidak mencaci makanan. Kalau makanan tu tak sedap, tak sedap lah makanan ni. Pedas lah. Masin lah. Si je keluar daripada mulut tu. Patutlah tak bersyukur kan orang-orang yang tak dapat makan tu. Kesian dia. Kalau dia dapat makanan yang awak makan masa yang awak cakap tu, ya Allah, dia punya bersyukur sangat. Kesian. Jadinya jangan mencaci makanan. Apa yang ada, makan je. Okey, jom kita tengok yang kelima. Makan menggunakan 3 jari bagi makanan seperti roti atau buah. Kalau roti atau buah, gunalah 3 jari. Kalau nasi susah kan nak guna 3 jari kan. Rasulullah, yang Ustazah kata sunnah Rasulullah tu, makanan asasi untuk negara Rasulullah dulu adalah roti gandum. Dia bukan nasi macam kita. Macam kita nasi, kita pakailah tangan yang semampunya lah, yang nak tangan yang boleh untuk, jari yang boleh untuk ambil nasi dengan suapan yang kecil. Okey, seterusnya nombor 6. Mendahulukan makan buah-buahan. Okey, ni kalau ikut trend orang putih, makan dessert last sekali. Lepas makan lunch, makan berat, lepas tu baru dessert, barulah makan buah lah, makan manis-manisan lah, macam tu. Tapi Rasulullah ajar kita makan buah-buah dulu, barulah kita makan makanan yang berat. Okey, seterusnya nombor 7. Utamakan orang alim atau yang lebih tua. Kalau ada yang dekat rumah kan, kalau awak dekat rumah makan dengan family, makan dengan keluarga awak sendukkanlah mak ayah awak dulu, sendukkan abang awak dulu, kakak awak dulu, baru sendukkan awak. Jangan awak sendukkan diri sendiri punya, ataupun mak awak sendukkan awak kan. Tapi kalau kecil lagi awak tak reti, nanti berkecah, tak apalah. Tapi nanti awak boleh cuba sikit-sikit, perlahan-perlahan cuba cendukkan mak ayah awak nasi, cendukkan abang kakak awak nasi, insya-Allah. Okey, seterusnya nombor 8. Ambil makanan yang hampir dahulu. Makanan kita duduk dekat depan, tapi kita nak ambil ayam goreng yang kat belakang tu sedapnya. Kita nak capai macam tu sampai mengganggu orang lain nak makan. Tak bolehlah macam tu. Tapi kalau awak nak juga, awak mintalah, cakap, kalau kakak awak duduk dekat ujung kan, awak cakap dah, kakak boleh tak ambilkan ayam tu. Nanti kakak awak ambil. Jangan capai macam ambil garam sikit je, letak dekat lidah, rasa sikit. Okey, seterusnya, tidak meletakkan sisa makanan dari mulutnya
ke tempat hidangan makanan. Daripada contoh macam makan ayam kan ada tulang-tulang tu kan. Kita ambil tulang tu, kita letak dekat pinggan yang letak ayam yang semua orang nak makan. Tu tak boleh lah kan, tak elok. Letak dekat sebelah. Ataupun kalau ada tisu kan, sediakan tisu dekat sebelah awak. Ambil tisu, lepas tu tulang-tulang tu semua awak letak dekat atas tisu tu. Lepas tu tutuplah sikit. Nanti kalau nak letak lagi, buka sikit tisu tu, letak balik. Macam tu. Itulah adab-adab semasa makan. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Yang ada adab selepas makan ni kita akan sambung nantilah minggu depan pula. Okey, Ustazah minta awak buat latihan. Okey, itu saja. Kalau ada apa-apa masalah, ada apa-apa soalan, tanya Ustazah. Okey, Assalamualaikum.